بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa fir ra'si bimuqaddamihi, dan pada kepalanya dengan muqaddamnya, ra'si maknanya dengan muqaddam makna bahagian depannya. Wa taqaddama bayanu kaifiyati mashihi, dan telah terdahulu cara-cara makna kaifiyah menyapu akan kepala. Itu sudah ada dah huraian dia dulu. Dia bermula daripada muqaddam. Ke belakang. Kemudian dibalikkan dia. Kalau rambut itu boleh terbalik, dibalikkan dia. Muqaddam pula. Tu. Sebagaimana yang telah kita lalu dulu lah. Sebut dah. Watarkun nafdi, seterusnya sunat wudu. Sunat wudu itu ialah meninggalkan an-nafdi. An-nafdi ni makna getak. Dia panggil getak. Kita getak-getak tu nak suruh gugurlah air tu. Tu makna getak-getak tangan, goncang-goncang tangan, panggil getak lah. Meninggalkan menggetak-getak tangan. Tujuan dia nak menggugurkan air yang lil ma'i, mana menggoncang-goncang, meretak-retakkan bagi air, la'annan nafdha akatabari minal ibadati. Karena nafdha itu meretak-retak tangan, goncang-goncang tangan, gerak-gerak nak suruh orang panggil air itu luruh. Itu katabari minal ibadah, seperti nak lepaskan diri daripada ibadat. Macam inilah macam orang lari daripada keluar zakat umpamanya. Kalau orang-orang Jamia dulu, Tok Guru duk pesannya. Kita buat padi ni biar dewi siapa boleh keluar zakat. Jadi, setengah orang yang pula dia pisah sengelih nak lari daripada keluar zakat. Tu dia panggil lari daripada ibadat. Walaupun tidak haram sekalipun. Ada ulama kata haram. Makruh saja. Tapi ada yang kata haram. Ni pun maknanya kita tu duk getak-getak. Getak-getak air yang ada di anggota wudu itu dia ada fadilat dia. Dia ada fadilat dia. Jadi, ini tak deh. Jadi, kita getak itu supaya air itu luruh, bermakna seolah-olah kita ni lari, melepaskan daripada ibadat. Jadi makna sunatnya jangan meretak-retak. Retak tu bahasa Kelantan lah. Maknanya menggoncang-goncangkan tangan.
Wa tarku tansyif, dan meninggalkan tansyif. Tansyif ni makna la. La kesak. Kesak. Hok sani dia retak-retak nak suruh gugur air ni. Lepas tu la pula. Tu juga sunat meninggalkan tansyif. Min balalil ma', daripada basahan air. La'annahu, kerana bahawasanya al-ma' tu. Balalul ma'. Balalul ma'. Kerana basahan air itu atharu ibadatin. Ialah kesan ibadat. Itu kesan ibadat. Kesan daripada perbuatan ibadat itu dia ada fadilat dia. Jadi sunat tinggalkan daripada perbuatan itu. Kata tarku tansyif, tarku nafdi itu ialah bila hajatin, tanpa hajat. Kalau ada hajat tu, mana tarku tansyif, mengelapkan akan anggota wuduk, kesan daripada basahan air itu, itu bila hajatin, sekiranya tidak ada hajat. Itu kata bila hajatin tu ialah min ziyadati, daripada tambahan saya. Fa'in, maka jika di sana, jika adalah di sana fil wuduk tu, isim kana, ada hajat. Mana misalnya kabaradin, karena sejuk. Sejuk, musim sejuk. Jadi tak selesa lah Allah sejuk. Sejuknya ni. Jadi dilapkan dia. Tu ada hajat. Wal tisaqi najisin, dan berdempek najis. Tu. Jadi fala yusannu tarku, maka tidak disunatkan tinggalnya, tinggal tansyif itu. Ada hajat. Wa an yakula akhirahu, dan bahawa berkata, makna baca doa. Akhirnya akhir ayil wudu'i, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikanlah akandaku daripada orang yang banyak bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah akandaku daripada. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau wahai Tuhanku dengan kepujian engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu bacaan makna doa selepas berwuduk. Apa tu sunat tu baca lagu tu li khabari muslimin, kerana ada hadis Muslim. Apa kata Nabi? Man tawaddaa fa ahsinil wudu'a fa ahsanal wudu'a, perelokkan akan wuduk. Fa ahsanal wudu'a thumma qala, kemudian dia berkata, yakni dia baca asyhadu an la ilaha illallah ila qaulihi bi rasulih wa rasulih futihat lahu abwabus dzul jannati tsamaniyati, nescaya dibukakan baginya, bagi man tu, akan pintu-pintu syurga yang 8. Yadkhulu min ayyiha, dia boleh masuk daripada mana-mananya. As-samaniyah itu sya'a, yang dia kandung. Tu. Ikut dia nama. Dan menambahlah oleh Tirmizi di atasnya, di atas Muslim. Ada Muslim tak ni? Khabar Muslim. Tirmizinya dia tambah di atas ke mana? Ma ba'dahu, akabaris selepas daripadanya, ilal mutatahhirin, kepadalah lafaz al-mutatahhirin. Doa tak ada. Tu. Warawal al-hakimu al-baqiyah, dan merwayatkan oleh hakim akan yang baki lagi. Tu. Jadi minal mutanah subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi hak lepas daripada Tirmizinya dia tambah di atas mana barang yang selepas daripadanya saat ni, baca ila qauli wa rasuluh anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekat tu Muslim. Tu dia. Mana sekat tu Muslim. Lepas tu, lepas pada tu Tirmizi tambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sekat tu maknanya Tirmizi. Lepas tu warawa al-hakimu al-baqiyah.
Hak tu hak lengkap tu maksudnya riwayat Hakim. Hak Zid setakat al-mutatahhirin. Tu dia. Jadi meriwayatkan oleh Hakim al-Baqi wa sahhahu dan telah menghukum sahihlah oleh Hakim akan makna hadzal al-hadis lah. Wa huwa min ziyadati. Dan iaitu kata doa saat itu wa huwa yang diriwayatkan oleh Tirmizi makna itu ialah daripada tambahanku. Wa kadza qauli wa ghairuha. Tiadati juga. Daripada tambahan aku juga. Itu begitulah Zakaria Al-Ansari makna duk kata tambahan dia dah. Tambahan dia go wa ghairuha ay ghairul madhkurat. Hak sunat-sunat ni. Hak sunat-sunat dilakukan sunat-sunat wuduk ni dah lain daripada al-madhkurat yang telah disebut tadi. Mana misal dia lain tu wa ghairuhu tu ka aitiyanihi bidzikril madhkuri mutawajjihal qiblah. Datangkan dengan zikir yang tersebut hal keadaan berhadap ke kiblat. Dia sunat menghadap ke kiblat. Dia berdoa sana. Saat ni dia kata berdoa je, dia tak wajib menghadap kiblat. Jadi selain daripada tu sunat juga ialah kita berdoa tu masa berdoa tu menghadap kiblat. Tu. Doa hak lepas daripada wuduk sana. Kama fi halatayil wuduk sebagaimana pada dua kelakon wuduk. Maksudnya ialah menghadap kiblat juga. Wa kasiwaki wan niyati. Dan juga niat min awwali sunanil wudu'i. Seperti bersugi dulu sunat. Sunat juga. Ni hak warai ruha. Hak lain daripada disebut sana. Ni tambahan daripada Syekhul Islam. Mana dia tambah? Jadi seperti bersugi dan niat min awali sunanin. Basuh tangan itu niat dia. Sebab kalau tak niat di situ tak dapatlah fadilat tu. Orang panggil basuh tangan berkomor istinsyak tak dapatlah. Tu dia. Jadi permulaan sunat-sunat wudu. Makna niat tu. Ada pun niat pada masuk muka tu makna wajib lah. Kama marra sebagaimana telah lalu bayanu oleh kenyataannya. Wal jam'u fiha bainal qalbi wal lisan. Menghimpunkan padanya padanya al-mazkurah minal azkar itu itu bainal qalbil wal lisan. Jadi himpunkan di antara hati dan juga lisan. Hati pun kena bersama. Wadalku atau wadalku menggosok-gosok sunat juga. Hak ni hak ghairuha ni, ghairuha. Jadi wal jam'u wal dalku menggosok-gosok. Gosok. Tak wajib gosok. Sunat gosok. Wa italatul ghurrati memanjangkan ghurrah muka, melebihkan daripada hak yang wajib dan memanjang-manjangkan dia, lebih banyak. Tu. Ghurrah wa tahjil tangan sampai kepada pangkal bahu. Wa ghusl naz'ataini membasuhkan naz'ah. Naz'ah tu itulah nasiyah ububung. Ububung, hak kapit ububung tu, nazi'ah. Suluh. Ma'al wajhi serta dengan wajah. Wa maudi'it tahzif dan tempat tahzif. Ni dah panggil tahzif. Hak tu sebab orang-orang zaman dulu, orang bahasa orang perempuan tu dia cukur. Dia cukur, makna tahzif makna hazah lah buat. Was-sodri, sodri makna pelipis antara dengan telinga tu. Tu makna sodri, pelipis. Itu basuh juga. Basuh. Itu hak sunat-sunat. Wa makruhatuhu al-israfu. Bermula perkara-perkara yang makruhnya al-wudu. Makruh kita lakukan semasa berwudu. Al-israfu ialah israf. Melebih-lebihkan filma daripada qadar kecukupan.
pada air. Wala bisyatin nahrin, sekalipun kita duduk tepi sungai sekalipun. Lah tak ada gapo hari. Orang panggil duduk tepi sungai air banyak ni. Pun juga ni. Makruh juga ni. Kita guna air itu berlebih-lebih. Walaupun tempat air yang banyak sekalipun. Li khabari Abi Dawud bi isnadin sahihin. Kerana ada khabar Abi Dawud dengan isnad yang sahih an Abdullah bin Mughaffal. Qala Abdullah bin Mughaffal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, annahu, bahawasanya sya'an sayakunu fi hadhil ummati qaumun, lagi akan ada pada ummah ini satu kaum ya'tadduna fit tuhur, melampau-lampaui pada tuhur wa du'a, dan juga doa. Pada tuhur itu maksudnya lebih daripada 3. Bahasa itu makna lebih daripada 3. Itu makna iktidad makna lebih. Dan berdoa melebih-lebihkan berdoa ni, misalnya di waktu mana bisa ali darajatil anbiya, masalan sebagai minta dengan Allah Taala lebih-lebih benda-benda hak tak patut dengan dia. Minta nak jadi nabi lah ataupun harta yang banyak yang tak mungkin baginya, tak padan dengan asbab bagi dia tu, sebab yang boleh dia mendatangkan harta tu tak padan. Misalnya Tuhan minta lah beri aku 100 juta nak beli Alfa Velpayo Lamborghini ada ustaz pun ada juga Lamborghini ustaz Abdul Somad jadi maknanya minta tu hak tak padan dengan kita, dia panggil minta kaya semata tu tak apa, kaya tu makna umum. Ni narak kau dia minta benda-benda hak orang panggil pada adat ni semua kepada dia, orang lain-lain lah tu. Itu dia panggil akan datang satu kaum yang mereka itu iktidad pada apa nama pada wudu fituhur dan juga wadu'a. Tu mana berdoa inilah seperti saat ni. Wa ziyadatu ala thalathi makruh, lebih di atas 3, wan naqsu minha, daripada salas pun maknanya makruh juga, itu makruh. Li khabari Abi Dawud wa ghairihi, kerana ada khabar yakni hadis Abi Dawud dan lain daripada Abi Dawud, wa huwa sahihun, dan ianya hadzal khabar ialah hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathatan, Nabi berwuduk 3 kali, 3. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Thumma qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaza balah ninglah wudu, mana balah ni hakaza al wudu, lagu ni lah wuduknya, tak tahu gak tu. Jadi faman zada ala hadha, mana Nabi buat 3 kali, Nabi kata ni lah wuduknya lagu ni. Jadi siapa dia yang dianya menambah lebih di atas ini 3 kali, au naqasa, ataupun dia kurang, faqad asaa, lebih daripada 3 kurang daripada 3, faqad asaa, musik wa zalama, dan zalim. Tu dia. Jadi maknanya itu tepat istidlalnya, makna kata makna makruh. Dan maknanya adalah pula bahasanya yang menunjukkan bahasanya itu tidaklah sampai pada peringkat haram buat begitu, tambah kurang. Wa dzikru karahatin naqsi min ziyadati, menyebut makruh mengurangkan daripada 3 itu ialah daripada tambahanku. Alal ghaslati, dan makruhnya al wudu itu daripada sekira-kira menyimpan di atas ghuslah.
Pembasuh as-saniyah. Mana pembasuh as-saniyah tu fala yunafi kaunaha sunnatun fi dzatiha. Mana menyimpan di atas pembasuh yang kedua. Al-waslah. Yang kedua, maka tidak menafikan keadaannya as-saniyah saat itu sunnatun fi dzatiha. Sunat pada zatnya. Mana sunat? Tu. Itu tidak menafikan. Wa ghairuha dan lain daripada al-mazkurah, daripada makruhat. Min ziyadati. Jadi wa ghairuha itu ialah daripada tambahanku. Mana misalnya? Kalistiyaki seperti bersiwak. Lisaim ba'da zawal. Bersugi bagi orang yang puasa selepas daripada gelincir matahari. Itu adalah makruh. Itu tambahan akulah. Ilil junubi. Dan berwuduk bagi orang yang berjunub. Fi ma'in raqidin. Berwuduk bagi orang yang berjunub. Dia berwuduk, dia ni orang berjunub, tapi dia berwuduk. Dia sunatlah berwuduk. Orang yang berjunub itu dia nak pakai ke nak tidur ke mana, sunat dia berwuduk. Dia berwuduk, dia tu berjunub. Dia pada air yang tenang. Jadi berwuduk di air tenang tu bagi berjunub, itu makruh. Walaupun air yang tenang itu banyak, air mengalir tak apa. Walaupun air yang tenang itu bila takal wasli, memang dia nak mandi dah juga ni. Itu. Li ghusli ra'si, tidak membasuh kepala, tidak makruh. Halo, sani berwudu. Kalau setakat basuh kepala tu tak mengapa, tidak makruh. La'annahu al-aslu, kerana ghuslu ra'si itu ialah asal. Pesen dia makna asal dia, makna basuh kepala ni. Pesen dia dah. Itasulu bihi an-nazafatu, kerana hasillah dengannya, dengan ghusl ra'si itu oleh jadi bersih. Tu. Bi khilafi ghusl khuffi, bersalahan. Maknanya membasuh khuf yukrahu. Makna berwuduk kemudian basuh khuf. Khuf tu basuh. La'annahu ya'ibuhu man aib tu. Makna ghusl khuffi tu bila faidatin tanpa faedah. Qala wa syar'uhu, dan bermula syaratnya al-wudu. Syarat al-wudu kaunul ma'i mutlaqan. Syarat berwudu ialah keadaan air yang digunakan untuk berwudu itu ialah air mutlaq. Air yang tidak diqaid dengan qaid yang lazim. Indal mutawaddi'i. Di sisi mutawaddi, di sisi orang yang berwudu. Tu. Yakni fi zanni wa i'tiqadih. Indal mutawaddi ni maksudnya di sisinya, yakni pada zannya dan i'tiqadnya itu ialah air mutlaq. Tu dia. Wa illam yakun mutlaqan inda ghairih, sekalipun tidaklah dia tu mutlaq di sisi orang lain. Tidak mutlak di sisi orang lain itu bukan bermakna dia tidak mutlak. Penglihatan masing-masing, pemantauan masing-masing. Tu. Di sisi orang lainnya makna tidak mutlak. Misalnya, tapi pada i'tiqad dia, pada zon dia itu adalah air mutlak. Lagu mana misal dia? Misal dia di sisi orang lain tu tidak air mutlak, di sisi dia air mutlak. Kama lawish tabaha at-tuhur aturu bil mutanajis. Seperti masalah kalau istibah kesamaran menyucikan itu bil mutanajis dengan air yang terkena najis. Fi ina aini pada dua bekas. Waqa'a fi ahadihima, yang jatuh di dalam salah satu daripada keduanya ina aini itu najis tu.
La bi'aini. La bi'ainihi. Najasatun. Nah, tidaklah dengan ainnya najasah itu. Jadi, fazanna kullu syakhsin taharata ina'in. Jadi dia kata A bekas A suci. Jadi di sisi A B tu tak suci. Di sisi orang lain mana di sisi satu orang nombor satu A tu suci, B tak suci. Di sisi orang panggil orang nombor dua pula A tak sucinya, di sisi dia B dah sucinya. Tu. Tapi kedua-dua tu maknanya tidak jazam berlaku. Tu. Tidak ada tanda atau dalil yang boleh mengesahkan. Fala yasib. Allah. Dia penamat ni. Jadi tulis dia tu rapat Hamzah tu jadi gapo dia ni. Fala rupa-rupanya. Duk perhati lama juga ni. Gapo ni. Rupa-rupanya fala Hamzah tu duduk dekat sangat. Duduk dekat ngapo ni. Fala yasihul wudu'u bimusta'malin. Maka kata orang panggil mesti kena air mutlak. Maka tidak sahlah wudu dengan air mustakmal yang sudah digunakan kepada anggota yang wajib. Wal Islam. Habis. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama saya air mutlak. Wal Islam. Syarat yang keduanya ialah kena Islam. Baru sah wudu. Kalau orang kafir berwuduk tak sah. Fala yasihu min kafirin. Tidak sah wuduk daripada orang kafir. Li'annahu kerana al-wudu'a tu ibadatun. Wuduk ni ialah ibadat. Walaysa huwa. Sedangkan tidaklah al-kafir itu min ahliha. Min ahlil ibadat. Sebab dia bukan ahli bagi niat. Niat dia tidak sah. Maknanya qala rahimahullah ta'ala wa tamyizu. Dan ketiganya ialah tamyiz. Syarat sah bagi wuduk. Tafriqnya fala yasihhu wudu'u ghairil mumayyizi. Maka tidak sahlah oleh wuduk orang yang tidak memayyiz. Mana tidak memayyiz katiflain seperti kanak-kanak yang tidak memayyiz lah. Ada juga kanak-kanak memayyiz. Ghaliknya kanak-kanak memayyiz itu umur 7 tahun. Wa majnunin orang gila. Jadi kalau orang gila tu dia cedera pada akal. Jadi dia tak berfungsi lah. Fungsi tamyiz. Lidzaka kerana demikian itu. Ai linaziri zalika ta'lil as-sabiqi li anna ta'lil fil kafiri fayajri nazir fi ghairil mumayyizi. Jadi lidzalika kerana demikian itu hak ta'lil bagi kanak-kanak. Bukan kafir. Ibadat berhajat kepada niat. Ini ialah kerana demikian itu makna tidak memayyiz. Wa adamul munafi, jangan ada perkara yang menafikan niat. Munafi ail mubtilatun niyat. Jangan ada perkara yang menafikan niat. Min nahwi haidin wa masih zakari halal wudu. Apa dia yang menafikan niat? Daripada seumpama haid. Zakarin halal wudu. Dan menyentuh zakar ketika wudu. Li'annahu iza tara'a alaihi. Kerana bahasanya al-mazkur. Haid, masih zakari halal wudu itu. Apabila datanglah al-mazkur minhuma makna tara'a. Datanglah ia al-mazkur min haidin wa masdakan halal wudu itu alaihi di atas seorang abtalahu. Saja membatalah ia. Ya al-mazkur itu akan dia akal wudu. Maka tidak sahlah wudu atau wujudnya. Wujud al-munafi. Munafil wudu. Tu. Perkara yang menafikan wuduk itu bila ada benda yang menafikan wuduk, maka itu maknanya tidak sah wuduk tu.
Fata'biru bidzalika a'ammu min iktisari ala adamil haid wan nifas. Maka takbir aku dengan bidzalika. Itu terlebih umum. Dan adamil haid di atas ketiadaan haid wan nifas dan juga nifas. Seterusnya, mana syarat? Ketiadaan hail yang berlapik bainal ma' wal maghsuli dan anggota yang dibasuh. Jangan ada terlapik. Tu. Jangan ada ataupun yang disapu. Kasyam'in liling. Liling ada ni. Jadi dia terlapik lah. Air tu tak kena kulit sebab terlapik dengan liling. Awak kerja ni. Jiran kita ni. Kalau kerja batik. Liling dah. Orang apa nama jual ikan ni. Sisi ikan tu. Oh, jangan tu. Kena cermak sangat-sangat. Sisikan. Ni dia juh benar lah. Kena nak buat dia tu. Wa aini hibrin. Ain dakwa. Sini. Ain dakwa wa hinnain, makna hina. Ain dia. Ni. Bukan kesan dia. Kalau kesan tak apa. Ni. Ain dia. Ain hina tu. Dia kalau tinggal warna dah buai dah itu tu kesan dia. Tu. Macam daun hina tu. Ain dia tu tak malah daun dia tu. Ni. Tapi bila dah debu tu tinggal kesan dia warna tu tak apa. Begitu juga saat ni tinggal kesan dia. Ni, jangan ada ain. Tu. Kalau macam mana pun langkah-langkah kehatian itu adalah sangat wajar. Jadi kalau dakwah gapo kita basuh dengan sabun dia hilang ni. Ya, kalau kesan dia kalau tidak ada ain tak apa ni. Tak sebenarnya ain dia tu. Bi khilafi atharihima, bersalah athar kesan keduanya, hibir dan juga hinna. Hinna kalau kesan tak apa. Dia tinggal warna tu makna kesan dia. Maksudnya pada kajiannya ialah dia tidak jadi hail. Jadi itu nak kepada kita tu tahu bahan-bahan itu. Wa dukhulul waqti wudu'in daimil hadasi. Wudu' daimil hadas. Syarat sah wuduknya ialah masuk waktu dulu. Pada wuduk daimil hadas, orang yang biasa air kencing, biasa istihadah ke biasa juga orang tino. Biasa tu dulu syarat dia kamustahadatin, seperti perempuan yang istihadah kena masuk waktu dulu baru boleh nak berwuduk. Falau tawaddaa qabla dukhulihi, maka kalaulah dia berwuduk sebelum masuknya waktu, lam yasihha, tidak sah. Lam yasihha al-wudu limadha? Li'annahu taharatu daruratin. Wudu mustahadah itu ialah taharah darurah, tak ada arah. Wala darurata qabla al-waqti, dan tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu. Darurah apa dia? Ini darurah kerana nak semaya. Terpaksalah kena berwudu. Tu. Jadi sebelum daripada masuk waktu tidak ada darurah. Wa ghairuha, dan lainnya daripada syarat-syarat sah wudu. Itu min ziyadati, daripada tambahan aku. Daripada tambahan aku. Ma'rifati kaifiatil wudu. Itu yang tidak disebut oleh musannif. Seperti mengetahui kaifiat berwudu. Kanazirhi fi shalah. Seperti bandingannya nyawuduk pada semaya.
Wa dawamin niyati, dawam berkekalan niat. Berkekalan niat. Niat wuduk tu. Maka kalau memotonglah oleh seorang dia akan niat pada pertengahan berwuduk, duduk tengah-tengah berwuduk tu dia niat memutuskan ihtaja fi baqiyatil a'dha'i ila niyatin jadidatin. Berhajatlah pada hok tinggal lagi daripada anggota-anggota tu kepada niat yang baharu. Qala muallif rahimahullah taala babul ahdath fi bayanil ahdath, pada menyatakan hadas-hadas. Hiya jamak kepada hadas. Wal muradu bih, murad dengan hadas itu apa dia? Indal itlaqi, ketika itlaq perkataan hadas, kama huna sebagaimana di sini fi hadzal kitab ini al asgharu ghaliban. Bila itlaq kata hadas, ia kalau nak hadas besar perlu diqaidkan dengan hadas besar. Wahwa dan al hadas. Hadas-hadas ni ialah asyai'u al-hadithu, sesuatu yang baru datang. Al-hadis yang berlaku. Itu makna hadas. Wa syar'an, pada syaratnya ialah yutlaku ala amrin i'tibariyin. Hadas ini diitlaqkan, makna dikatakan di atas amrin i'tibari. Perkara yang dibangsakan kira-kira sahaja. Maksudnya bukan benda yang maujud, wujudiyun, ataupun ma'ad. So, kepada kira-kira. Tu. Itu makna hadas. Yang mana yakum amrun i'tibari saat itu berdiri ia, ada maksudnya bil a'dha'i, dengan anggota-anggota, yakni anggota-anggota wuduk lah. Yamna'u min sihhatis salah, yang menegahlah oleh maknanya makna saat ni. Amrun i'tibari saat ni. Yang menegahkan dia daripada jadi sahnya semaya. Hai sula murakhisa, sekira-kira tidak ada rakhis, sah juga semaya. Perkara yang merukhsahkan, makna tak ada ais semaya. Wa alal asbabi, jadi wa yutlaku syar'an diitlaqkan ala amrin i'tibari satu. Dan hadas pada syarak juga yutlaku alal asbabi, dikatakan akan dia akan al-ahdas itu, hadas itu di atas sabab-sabab allati yantahi biha tuhru, sabab-sabab yang dengan sabab sana oleh tuhur suci. Selesai makna tuhur, sebab-sebab yang menjadikan habis tuhur tu. Tu. Itu itlaq yang kedua. Itlaq yang ketiga, ada lagi itlaq. Itlaq yang ketiga wa 'alal man'i al-mutarattabi. Yang dikatakan hadas itu pada syaratnya itlaq yang ketiga diitlaqkan di atas tegahan yang terjadi ala zalika. Yang terjadi di atas yang terjadi di atas demikian itu itulah ala zalika ay al-amru al-i'tibar. Itu itlaq yang ketiga. Lepas tu murad di sini hok mana? Wal muradu huna ats-tsani. Murad di sininya fi hadzal kitab ini ialah yang kedua, iaitu al-asbabul lati yantahi biha at-tuhru. Asli bermula takbir asal. Asalnya dia kata bi asbabil hadasi yaqtadi tafsir al hadasi bi ghairi tani. Jadi kata asal dengan kata asbabil hadas. Asbabil hadas. Kok saat ni itlaq saat ni dia panggil al asbabul lati yantahi biha tuhru. Lain.
Ni dia kata takbir asalnya dia kata asbabul ya kata di tafsir al-hadasi. Man hendak kita tafsirkan hadas bi ghairi tsani dengan bukan yang kedua tadi. Maknanya sebab-sebab yang jadi terhenti oleh adengannya oleh tuhur suci. Sebab apa? Sebab tuhur itu dia tidak daripada hadas saja. Illa an idhafatu dijadikan akan idhafah itu bayaniyatan akan idhafah bayaniyah. Asbabul hadas al-asbab hiya al-hadas. Tu. Sebab-sebab yang ianya ialah hadas. Idhafah orang panggil bayaniyah. Mereka jadikan lagi tu. Hiya arba'atun. Asbab kepada hadas ini hiya arba'atun ila akhir wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi insya-Allah kita akan bertemu Rabu minggu depan. Serta kawan dia selepasnya kita nak baca ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi wa man yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd faqala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat apa? Ada kosong. Wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin. Bermula kalam, kalam lah. Jadi morok dia kalam ni kalamullah. Yang menjadi sumber hukum itu. Jadi kalam tu macam mana? Ya kalamullah samalah. Mana kalam yang qasimu ila amrin wa nahyin. Terbagi kepada amar, mana perintah dan juga larangan. Nahukum berdiri olehmu. Wala taq'ud. Jangan duduk olehmu. Itu makna nahi. Misal kepada nahinya. Wala taq'ud. Misal kepada amar. Wa khabarin. Khabar itu. Lawan kepada kalam insya'i itu makna amar nahi itu insya'ilah belakangnya. Tapi dia pakai tafsil belakang. Khabari mana ayat kenyataan. Kalau bahasa Melayu kita kan. Nak royak, nak bagi tahu. Betul nak bagi tahu. Kawai peheh sangatlah demo duduk royak kelebihan produk demo. Demo nak suruh kawai belilah Betul lah Nabi royak Tapi pada maknanya suruh. Royak Nahu ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Zaid mari dah. Lepas tu? Siap-siap lah. Tu. Mana royak, tapi ada makna lah. Jadi itulah yang dimaksudkan khususnya ilmu usul fiqh ini. Kerana ini adalah sumber hukum. Hak Nabi berkata, hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu. Walaupun royak tidak suruh sekalipun. Boleh saja itu suruh. Wastikhbarin, menuntut khabar. Menuntut khabar tu makna tanya. Menuntut khabar. Macam istifham lah. Menuntut faham. Maksud tanya lah juga. Istikhbar pun sama lah. Wahwa al-istifham. Istifham lah. Menuntut faham. Makna tanya. Lagu mana? Macam banyak lah. Macam Nabi sendiri pun. Nabi kata, Kaifa antum? Bagaimana kamu? Apabila panggil satu ketika nanti kamu makanan jadi mudah semua mewah.
Adalah tu. Nabi kata lagu tu. Nih. Fayuqalu nahu hal qama Zaidun. Adakah telah berdiri oleh Zaid? Fayuqalu, maka dikatakan na'am au la ataupun tidak. Nah, itu istighfar. Wayan qasimu aidon ila tamannin. Terbahagi juga oleh kalam itu kepada tamanninnya, cita-cita. Nahu tamannin mana cita-cita yang mustahil ataupun jauh. Kalau makna dekat dengan matlub. Laita syabab ya'ud yawman. Cita-citanya muda tu kembali semula kepada diri aku satu hari nanti. Bagi koja ni, koja sungguh lah ni. Bagi koja ni. Tu. Itu tamannin dia panggil. Jadi ada itu pun ada balarah tamannin itu ada. Ada khusus. Dalam Quran itu tamannin. Itu banyak juga. Jadi balarahnya macam mana? Makna dia. Wa ardin. Menuntut secara lemah lembut. Ardin. Nahu. Ala tanzil andana. Ala tanzilu indana. Hendaklah awak berhenti di sisi kita. Itu dia panggil. Mana minta dengan secara lembut. Tu. Wa qasamin. Qasamin maknanya bersumpah. Itu jenis-jenis kalam. Bahagian. Allahi la'af'alanna kata. Demi Allah, sesungguhnya aku akan buat. Sekian-sekian. Tu. Itu qasam. Wa min wajhin akhara, daripada sudut yang lain pula, yang qasimu ila hakikatin, dia pembahagian dia tu banyak. Cara pembahagian. Kaifiyatu taksim. Kaifiyat pembahagian itu macam kita bagi bujuk. Kerak membujuk. Dia macam-macam. Mana apa nama? Sisi ataupun orang panggil. Soyok tu macam-macam lah. Cara pembahagian. Krisi. Jadi belah, kerak. Macam-macam. Cara pembahagian. Jadi dari sudut yang lain pula boleh dibahagikan kalam itu kepada ila hakikatin wa majazin. Ada kalam hakikat, ada kalam majaz. Apa dia kalam hakikat? Fal hakikatu. Kalam yang hakikat itu ma baqiya fil isti'mal. Barang yang kekalah pada isti'malkan perkataan itu ala maudhu'ihi, ala makna maudhu'ihi, di atas makna yang dihantarkannya. Seperti kita kata tangan, anggota. Itu makna hakikat lah. Macam kita kata makan. Jadi kata makan. Hakikat makan tu masuk dalam mulut lah. Itu makan riba. Makan riba. Macam mana puak dan makan angin. Jadi itu tidak hakikat. Yang hakikat itu ialah barang yang kekal pada istimalnya. Ala maudhu'ihi. Dihantarkan kalimah itu pada asalnya untuk makna apa dia. Itu dia. Itu makna kalam yang takil pada ta'rifkan akan al-haqiqah ini. Mastu'mila fi mastuliha alih. Barang yakni kalimah perkataan kalam yang digunakan pada makna itu makna. Pada makna yang diistilahkan di atasnya, di atas mah. Istilah tu makna yang disepakati. Itu makna hakikat. Itu takrif. Itu kata kil. Takrif dia tu begitu. Mukhatibah.
Nah, fima stuliha alaihi minal mukhatibah, daripada orang-orang yang mengkhitab akan perkataan itu. Wa illam yabqa ala maudhu'i, sekalipun, tu. Sekalipun hak hakikat ni, hak hakikat. Sekalipun tidak kekal di atas maudhu'nya. Ni. Takrif yang kedua. Padahal antara asal makna dia tu lain ni. Sekalipun itu makna hakikat juga. Sebagaimana tadi. Contoh dia mana? Contoh dia sembahyang solah itu fil hayatil maghsusah, ialah pada hayat yang tertentu, kelakuan yang tertentu. Tu maghsusah, hayat yang tertentu juga mana semaya itulah ni. Fa innahu la yabqa ala mawdu'i al-lughawi, maka bahasanya ta'rif itu fil hayat pendek lah. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi, tidak kekal di atas mawdu' antaranya yang mula-mula al-lughawi yang bahasa kepada bahasa. Wa huwa ad-du'a, mana doa bi khairin, doa dengan kebaikan. Kalau doa dengan kejahatan tidak nama salah. Doa dengan kebaikan. Dan misal lagi kadabbati, dabbah binatang. Li dzatil arba', binatang menangkap mana? Binatang yang mempunyai imar. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi. Maka bahasanya ad-dabbah itu dah jadi hakikat. Ad-dabbah itu tiap-tiap yang mempunyai 4 kaki. Tidak kekal dia di atas mawdu'nya. Perkataan dabbah itu wa kullu ma yadibbu 'alal ardi. Tiap-tiap binatang yang merangkak di atas muka bumi. Itu asal dia. Tapi sudah difahami dengan tiap-tiap yang mempunyai 4 kaki. Qala wal majazu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala.